Kemudian kita pergi kepada Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Secharge 2000, Akta 605. Akta ni sangat penting, akta ni lah yang menjadi panduan kita punya tata cara dari segi kita beradab, dari segi kita bekerja di dalam badan berkanun. Kita ada satu ceramah khas yang saya sampaikan berkenaan dengan Akta Badan Berkanun ni. Kita memang buat ya setiap tahun dengan profesional dan memang mendapat sambutan hangat ya, datang dengar dan ramai pun bagusnya ialah lepas saya explain tu dah saya rasa saya dah buat benda sejak 2017, 18, 19 tu memang banyak kita buat dan Kuala Lumpur, kampus Kuala Lumpur di hospital memang panggil selalu untuk unit-unit tertentu macam ambulansi, jururawat dan sebagainya. Diorang buat khas untuk mereka sendiri. Pusat kebudayaan pun pernah panggil saya untuk dia punya sendiri. Maknanya untuk staff dia faham apa itu Akta 605 di samping yang dibuat oleh profesional. Jadi benda ni lah yang sebenarnya akan memandu kita waktu kita menjalankan tugas. Sebab akta ni nama pun tata tertib dan secharge. Nampak tak? Kita selalu popular Akta 605. Kita tak sebutlah Akta Badan Berkanun Tata Tertib. Kita panggil Akta 605. Sebut je dah macam okey, apa yang boleh buat. Okey, ini adalah salah satu benda yang saya takkan cerita semua sebab dia ada khusus khas je. Cuma saya nak menyatakan kenapa selepas kita faham Perlembagaan Persekutuan, kita faham tentang AUKU, kita kena tahu Akta 605 ni apa dengan diri kita. Sebab Akta 605 ni ialah tindakan tegas. Dia nampak tak tindakan tegas, dia tak ada tindakan lembut, tindakan menegur, tak ada. Tindakan tegas mengikut peruntukan tata tertib semasa. Dia kat situ tindakan tegas mengikut peruntukan tata tertib semasa. Kita tengok apa masalah-masalah semasa yang walaupun akta ini dah 20 tahun, tahun 2000, tetapi kita akan tetap melaksanakan tata tertib mengikut kes-kes seperti secharge kat mana kita nak kenakan. Denda dan sebagainya. Okey, secharge. Secharge ni biasanya bila kita menggunakan barang universiti atau harta benda universiti yang kemudian kita lalai dan cuai menyebabkan dia mengalami kerusakan atau dia mengalami kehilangan. Kita kena bayar balik. Dan saya selalu tengok ramai tak puas hati bila kita kenakan secharge tu. Seperti contohnya laptop yang diberikan oleh PTM satu ketika dahulu. PTM suka bagi kan masa dululah ada laptop ataupun laptop itu atau apa-apa benda yang dibeli dengan duit research yang menjadi hak universiti. Duit research bukan duit kita. Walaupun ramai cuba menipu di situ, ya, secharge akan dikenakan bila barang tersebut hilang. Dia ni sebenarnya kita mungkin tak nampak tau tentang benda ni sebab kita masih bekerja. Bila kita nak bersara nanti, maka semua bala-bala itu akan dikumpulkan. Seperti kita pinjam buku, kalau kita pensyarah tak pulang. Lepas tu kita buat tak tahu je. Walaupun dah remind by the library, ada buku yang kena bayar ke apa, kita buat tak tahu je. Dan library pun malas nak layan. Tapi bila kita nak pencen, semua benda tu akan timbul. Library pun kata memandangkan dah 20 tahun tak bayar denda, maka inilah denda yang perlu dibayar. Terjeritlah masa tu kan. Ada buku yang rupanya kita tak pulang atau hilang, maka library kata ini harga buku tersebut pada masa ini. Kalau masa kita hilangkan tu buku tu harga RM40, mungkin masa kita pencen tu harga dia RM120. Kena bayar harga semasa ya. Kemudian kita lihat pula itu kalau buku kalau secharge ni kita tengok berapakah harga komputer tersebut ketika dia diberi kepada kita. Berapa? Kalau macam RM3,000, kita kena bayarlah RM3,000. Tapi biasanya yang selalu hilangkan barang ni, dia adalah orang yang seperti pensyarah selalu. Lepas tu dia akan kata kereta dia kena pecah, rumah dia kena masuk pencuri dan sebagainya. Tetap juga kita kenakan sebab itu berada dalam jagaan dia. Dia tak boleh kata, pencuri dah ambil, bukanlah salah saya, kami mesti tahu pencuri tu nak masuk rumah saya. Tapi doktor simpan di mana? Saya tinggalkan dia atas meja makan, sebab malam tu saya buat kerja. So kita dedahkan benda tu kan walaupun dalam rumah sendiri. So kena bayar. Dan ramai yang tak puas hati bila kita hantar surat secharge tersebut mengatakan bahawa bukanlah salah dia benda itu terjadi. Dia memanglah tak salah sesiapa tapi di bawah kita. Kalau saya sendiri pun hilangkan komputer atau laptop office, tetaplah juga saya kena bayar. Ya, tidaklah mengatakan bahawa entahlah nak buat macam mana kan, bukan kawalan saya dia terhilang di merata-rata ataupun maknanya saya yang letak dia di merata-rata tempat. Kita tak nak kira dari undang-undang, kita tak nak kira takdir ya.
Tak adil tu memang dah tak adil lah. Kalau macam tu maknanya kita tak adil lah ambil tindakan sebab semuanya kita serahkan kepada keredaan. Dia tak ada dekat sini. Undang-undang dia tak baca macam tu. Dia pada dia where you put the things. Macam tu. Okay, dalam kereta. Kereta tu kenapa letak dalam kereta? Kenapa tak bawa dia keluar sebab dah tahu ada benda berharga? Dia macam tu. Dia tak ada macam manalah saya tahu dia nak jadi benda tu. Dia tak ada isu macam tu. Dia tak ada kena-mengena dengan perkara tersebut. We are very clear. You dah buat salah, you kena. Macam tu. So ramai yang tak puas hati kan hantar surat saya tak sepatutnya dikenakan bayaran sebanyak macam ni sebab saya rasa laptop tu tidaklah mahal itu dan sebagainya. Dia tak ada isu tu, kita dah rujuk, kita bagi dan kena bayar. Itu je cerita dia. Okey, faham kan? Oleh itu semua kenalah jaga harta universiti yang kita bawa balik, ya, jaga elok-elok. Kalau boleh tak payah bawa balik lah. Tunggu je dekat office sebab nanti kalau nak bawa balik melainkan dalam keadaan terdesak macam sekarang ni kita work from home pun ada. Jadi ada yang benda macam saya tak boleh lah doktor kat rumah saya apa ni tak apa-apa bagus. Jadi bos bagi bawa. Okey, betul ada tanda tangan daripada pejabat bagi bawa balik. Kemudian kita pakai jaga dia. Sebab kalau tak kita akan kena secharge ya. Tak boleh kata itu semua. Okey, kes turun pangkat ni kalau kita sahlah ada kesalahan tata tertib yang membenarkan kita untuk turun pangkat. Nampak tak? Sedih tau turun pangkat ni. Dan dia mesti kes yang kita buat tu salah lah. Ya? Jadi jangan buat benda mengarut-ngarut, benda pelik-pelik dalam waktu bekerja. Terutama saya nak tegaskan dekat sini, pengubahan wang haram. Ya? Sekarang trend tengah popular, pengubahan wang haram. Kedua, kita mengambil rasuah melalui pekerjaan kita. Terutama kita berpakat dengan bersoal tentang tender ataupun company dan sebagainya. Ini bukan saya tuju pada orang Mendahari, kepada semua orang yang ada kaitan dengan perkara-perkara dengan orang luar. Ya, tak boleh. Sebab kalau kita dapati ada perkara-perkara tersebut, memang kita akan bawa dan sah kesihatan dia. Okay? Jadi dari segitulah boleh turun pangkat, buang kerja. Ya, buang kerja boleh ya apabila kita dapati memang kesalahan itu terutama jenayah lah. Jenayah didapati bersalah oleh mahkamah, memang kita pun dengan secepat mungkin akan membuang kerja lah sebab kita tak boleh. Dan saya ingin menyatakan bahawa selalunya kes-kes yang saya dapat adalah berkaitan dengan dadah. Ya, dadah ni dia tak hanya pada orang-orang level biasa saja. Pegawai pun ada kena dan saya rasa isu dadah ni dan juga rompak. Rompakan pun pernah. Kita ni pada saya kalau dalam keadaan kita terdesak sekarang ni, saya faham. Tapi tolonglah jangan buat-buat benda-benda yang menyalahi orang kata kesalahan ataupun undang-undang terutama jenayah. Janganlah kita pergi extort pekerja Bangladesh ke. Janganlah kita pergi tiba-tiba pakai baju polis, kata kita polis. Janganlah kita pergi jual dadah kecil-kecilan sebab dadah kecil-kecilan ni kalau dia kena heroin atau morfin maka dia tak ada kecil-kecilan dah. Dia akan tetap kena. Jadi tak perlu buat benda-benda macam tu. Saya rasa kita ada keperuntukan untuk staf kita buat kerja luar dan mintalah ya izin supaya kita benarkan dan dia tidak mengganggu tugas hakiki. Ramai pun yang buat sebenarnya. Jadi tak ada isu pun dan tidak mengganggu. Jadi jangan buat benda-benda yang mengarut-ngarut tu sebab nanti kalau kena tangkap dengan polis sahnya di mahkamah, kena di penjara memang kita akan buang kerja. Ya. Dan biasanya bila kita buang kerja ni masa mula-mula buang kerja tu bendanya kita semua ni kita ni akan tengok berapa anak dia, berapa isteri dia kerja apa. Sebenarnya kadang-kadang rasa macam sedih lah nak buat benda tu tapi we have to do it. Sebab pada saya kalau kita tak sayang kerja kita, siapa lagi nak sayang kerja kita? Nak kena bagi motivasi pula kan bagi ni. Dia sebenarnya kena macam tu. Ya, so kita buat kerja kita ikut kuasa yang ada pada kita. Jangan nak cuba pusing belakang, kiri kanan, macam mana nak dapat duit dengan kerja kita. Deal pula dengan kontraktor ke dengan apakah. Boleh lah, nanti saya cuba juga dapat kan. Nanti saya cuba juga dapat projek UKM. Nanti jangan lupa 10% pada saya. Itu selalu saya dengar. Jadi mana berkatnya? Kan? Sebab kita ambil duit tu naik duit UKM juga. Jadi yang menjadi hak orang lain. Jadi tak payah. Kita buat benda yang bagus dan yang berkaitan boleh diambil terhadap pegawai dan staf universiti awam yang gagal mematuhi tata cara dan peraturan sesuai semasa melaksanakan tugas. Ini saya nak bagi khas kepada ketua-ketua. Apabila kita jadi ketua, kita tahu salah seorang ahli yang kita jaga ataupun staf yang kita bawah pemerhatian kita atau pengawasan kita, dia memang melakukan kesalahan dan kita lindung. Dengan kita tu sekali akan kena tindakan.
Kita tak boleh lindung. Katakanlah kita tahu dia ambil dadah. Walaupun tak secara ni, kita tahu dia ambil dadah. Dia minum ketum dulu sebelum datang office. So bila dia datang, dia macam lalok aje. Dan ramai orang tak happy dengan keadaan itu dia pejabat sebab bila dah lalok ni macam mana nak buat kerja. Lepas tu dia marah orang, lepas tu dia cari budak-budak bawang, kau buat dia kata. Ini semua berdasarkan kes sebenar. Lepas tu bila dah buat, orang tak puas hatilah. Kenapa pula saya kena buat untuk kerja dia? Ini bukan kerja saya. Lepas tu dia pun biadab. Ya. Ketua takut. Ketua pula takut, panik pula dengan dia ni. Ketua macam tak nak lah. Tak nak lah ambil kan. Nanti sekejap dia pecahkan tayar kereta saya kan. Sekejap dia libas saya kan. Ambil je lah. Dia macam tu. Jadi, bila kita ada aduan dan siasatan dijalankan, maka tiba-tiba dia tidak melaksanakan tugas tersebut. Ketua itu akan dikenakan tindakan. Jadi jangan suka-suka dapat jawatan, happy dan kita tak tahu yang di bawah kita bukan sekadar kita nak menilai SPPU dia yang dah kita latakan tu, tapi juga kita hendaklah menjaga dia dan lihat tata tertib dia. Kan mulai tahun lepas bila kita ada pendaftar baru, kalau ada staf yang datang lambat dia akan terus pergi pada ketua. Macam saya pun tak terlepas juga, pukul berapa saya masuk dan sebagainya terus ke pejabat visi. Dia tahu saya datang pukul berapa. Saya balik pukul berapa, semua ada. Dan kalau saya nak keluar, ada meeting, saya kena tulis saya meeting di mana. Dan tidaklah menjadi kesalahan untuk mereka cek betul ke tidak saya pergi. Jadi kejujuran tu ada. Kan? Macam mana lah kalau PUU pun kan, hello sana kemari tak buat kerja. Jadi tak boleh lah. You have to be there lah untuk buat kerja. Kalau tak mampu dah letak jawatan. Selalunya ramai nak jawatan tapi tak nak buat kerja. Itu di UKM lah. Di tempat lain saya tak tahu. Tapi nak jawatan tapi tak nak buat kerja. Lepas tu turun kuasa. You cannot turun your kuasa. You have to do it by yourself. Kalau tak, jangan ambil jawatan. Duduk je dengan tempat yang sedia ada. Ya, lagi satu juga saya nak tegur. Kalau ada antara kita punya ketua ni, dia tak nak buat keputusan. Langsung tak nak. Dah tahu ada perkara-perkara yang perlu dapat keputusan dia dan dia kena buat. Dia akan cakap, tak apalah saya buat meeting, kita angkat tangan. Kalau angkat tangan tu bukan keputusan ketua. Nanti bila jadi apa-apa, dia kata, itu keputusan saya, itu keputusan mesyuarat. You cannot be that way. Ketua mesti ada karisma. Dan ketua mesti kata, okey, saya putuskan untuk kita tidak melakukan ini atas apa. Dan dia berani untuk tampil ke depan, saya yang putuskan untuk PJ saya kerana dia tidak baik untuk PJ saya. Dia kena macam tu. Tapi kalau dia, okey kita angkat tangan beramai-ramai, siapa setuju? Siapa tak setuju? Oh ramai yang setuju. Okey saya setujulah. Itu bukan ketua. Itu bukan ketua. Itu papet. So tak boleh. Saya dengar jugalah benda-benda macam ni. So apa signifikan kepada PTJ? Dia menyebabkan orang ada tendensi untuk buat benda yang tidak digariskan oleh undang-undang. Dan menyebabkan pegawai atau staf akan question tentang credibility dia dalam menjalankan tugas di PTJ tersebut. That is not good. Kalau dia dekan atau timbalan dekan tak bagus. Tak baik untuk image sesuatu PTJ tersebut. Jadi kena very clear ya di situ. Jangan kita, dah lagi satu dari segi log in, log out. Saya nak cakap ya, memang kita sekarang ni bolehlah dari waktu kita bekerja daripada rumah ni, kita kena ada jadual. Bukan kerja dari rumah sampai orang tak boleh cari. Ya, bukan kerja dari rumah orang sampai tak boleh cari kita. Tak boleh. Kena ada. Kena call, kena jawab. Kalau saya daripada rumah, staff saya akan call, akan WhatsApp, saya memang akan jawab secepat mungkin. Sebab saya memang duduk depan komputer. Buat kerja sama, cumanya dekat rumah. Tapi sebenarnya kat rumah tu lagi teruk. Sebab nanti tendensi dengan anak-anaknya online kan. Macam tadi saya dengar suara budak-budak ada. Nampak? Maknanya bapa nak dengar talk, anak pun datang menempel juga. Dia macam tu. Jadi dia banyak gangguan. Sebenarnya bila kat office ni dia ada kita seorang, so kita boleh buat kerja. Jadi walaupun kita buat kerja kat rumah, kita tetap kena jalan. Bila orang call ada. Bila bos kita tanya, macam mana kes tu? Okey, kita boleh buat. Kita boleh cakap. Dia bukan, tak tahulah, file tertinggal pula dekat office. Itulah macam, nantilah dulu. Macam tu. So itu masalah dia. So jadi sekarang ni lah yang pada saya dia menyebabkan kita selalu merasa tak puas hati tu bila ketua gagal untuk gagal untuk membuktikan dia ada credibility sebagai ketua. Macam tu. So memang sangat penting lah ya pegawai-pegawai ni. Kemudian log in log out, saya nak tegur bahawa kita tak boleh log inkan kawan kita, tak boleh log outkan kawan kita. Walaupun kawan baik kita. Yes, dari satu sebab pada saya sebenarnya itu salah. Mungkin ada orang yang macam dia
dia masuk dalam UKM kan, dah boleh dapat wifi kan, okey saya masuk, okey. Lepas tu okey saya nak pergi minum sekarang. Pada saya mungkin dia gembira lah untuk dia buat benda tu. Tapi dia kena faham juga kalau dia dah masuk ke dalam UKM, ya, dan dia dah log in pada pukul 7 pagi sebab dia je lah yang paling efisien sekali, tiba-tiba dia tak ada dekat dalam UKM. Maksud bila dah masuk ke dalam tempat bekerja ni ialah untuk bekerja. Bukan masuk untuk dapatkan wifi UKM kemudian lari keluar, minum dan sebagainya ke pukul 11 baru masuk. No. Ada juga laporan yang macam tu. Dia pusing kereta dapat masuk wifi UKM, pusing bulatan kat Fakulti Pendidikan Islam, keluar. Saya sebenarnya, kita tak boleh tangkap orang tu lebih kepada kita punya kejujuran pada pekerjaan kita sebab kita yang nak dapat berkat tu, bukan orang lain. Tapi saya lebih concern kalau dia terlibat kemalangan ataupun rompakan ataupun benda-benda bala dan malapetaka yang jadi pada dia dan kereta dia atau keluarga dia dalam perjalanan dia dah log in kawasan UKM, tiba dia keluar dan dia belah. Dan dia terlibat dengan kemalangan. Kita tengok dalam rekod, dah log in pukul 7 pagi, kenapa berada di Sungai Merak untuk pergi makan pada pukul 8 dan terlibat kemalangan? Question akan berlaku di situ. Adakah kita ni sebenarnya akan log in, kemudian akan mengular, kemudian akan masuk balik? Sebab yang saya tahu, saya dah pernah lah telefon beberapa unit lain lah kan. Saya tanya, encik ni saya nak tanya macam surat saya. Dia tak ada, dia cakap tadi. Tak ada, dia ambil anak. Dia tak ada. Dia, orang yang jawab panggilan telefon tu ingat saya kawan dia lah. Saya memang piss off bila orang, kita ni tak ada adab dengan orang. Kita tak tahu siapa yang tahu telefon. Ikut Tan Sri, ikut Puan Sri, ikut Menteri. Kita angkat tangan. Hello? Tak ada. Dia pergi minum. Belum naik lagi. Dia belum naik lagi. Ini yang saya dapat Kemudian, ni minum Saya kata, dia minum nanti telefon aku 11. Faham tu tak telefon. Dia tak tanya saya siapa. Dia tak tanya apa benda. Untuk apa tak ada. Yang mengangkat tu pun saya mark juga. Siapa ya? Saya kata. Nampak tak di situ. So very important. Kita tak ikut peraturan. Saya dah tahulah yang si A tu memang pergi minum pukul 11. Tak balik-balik lagi. Kemudian pukul 12 saya telefon. Dia tak ada. Tadi dia ada masuk kejap. Dia tak ada. Dia pergi ambil anak pula. Ambil anak ya. Nampak tak? Betapalah pada saya ignorance-nya. Dan saya nak tanya ketua dia nanti, dia tak nampak ke anak buah dia keluar? Untuk apa dia keluar? Kita ni memang takkan rasa benda tu, memang tak nampak ataupun tahu memang itu amalan dia tapi tak nak masalah. Sebab semua dekat UKM ni bila pegang jawatan semua nak nampak suci dan bersih. Bila turun nanti semua orang tak bala kat dia. Itu saya faham sangat. Tapi when you become a leader, you kena jalankan tanggungjawab tu. Pada saya mudah saja. Kita kena ada perikemanusiaan. Kalau dia nak keluar macam alasan memang saya tak dapat doktor, memang susah sangat. Saya memang kena buat macam ni. Kita kena cakap dengan ketua kita supaya dia boleh aturkan kerja kita. So it's about autonomy of the PTJ itu sendiri. Tapi kalau kita tinggalkan macam tu, lepas tu kawan pula nak ni. Dan saya ada pernah juga ada masalah apabila pegawai yang sepatutnya menjalankan pentadbiran tu, dia tak ada. Pukul 11 tak ada. Mana file dia? Saya nak jumpa mana? Benda ni mana? Semua tak ada. Then we have to take action sebab kalau PTJ macam saya, tak ada orang yang efisien. Alamatnya memang kami ni lambat buat kes, lambat tanda tangan MOU, lambat semua benda dan orang marah. Sebab PTJ perkhidmatan dan seperti mana yang semua orang tahu, pejabat kami ni bukannya syurga, neraka. Dia semua bom. Dia tak pernah jadi satu pantai yang indah, tak ada. Pejabat Penasihat Undang ni bom. Bom tu akan meletup sama ada daripada kementerian ataupun daripada PTJ lain ataupun daripada pejabat BC ataupun daripada pejabat TNC. Dan bom tu akan meletup lepas pukul 3 petang. Masa tu lah sibuk semua cari mana. Dan saya tak bolehlah kata, alah saya tak ada kat sini. Minta maaf lah. Mungkin boleh tanya pegawai-pegawai. Pegawai pun ada lots of work to do. Kita tak cukup kaki tangan. Jadi semua orang kena tahu di mana dia melakukan tanggungjawab tu. Itu sebab kita ada badan berkanun atau 605 yang sangat-sangat efisien, kena datang dengar talk tersebut baru tahu do and don'ts, baru tahu yang kita buat selama ini salah, betul atau tidak. Ya, itu dia kena. Jadi maknanya saya secara ringkas nak beritahu bahawa kita perlu tahu bahawa kita terikat dengan itu dan dulu-dulu memang kita tak bagi pendedahan kepada staf kita jadi dia tak tahu. Dan itu juga adalah kelemahan UKM. Tetapi saya rasa sejak 2016-17 kita dah mulakan profesional dah mulakan talk ini dan dia mendapat sambutan yang sangat baik. Dan kita lihat juga carta ya setelah beberapa tahun kita buat talk ni, kita lihat kesedaran di kalangan kaki tangan UKM semakin bagus. Maknanya kalau dulu kita kes yang banyak-banyak, sekarang kita tengok dah makin low. Maknanya
diorang dah tahu do and don'ts yang dia perlu buat dan dia nak jaga perut nasi dia. Sebab sekarang ni memang tak ada ampun lah. Bila dapat dia kesalahan tata tertib memang kita akan kena tindakan. Sebab pengurusi lembaga kita memang seorang yang sangat mementingkan dari segi tata kerja dan juga dari segi orang kata tak ada berlaku kepentingan diri dalam UKM. Jadi dia akan dengar kalau macam makan duit sebagainya, memanglah ya kita tak boleh terima benda tu pada hari ini. Jadi jangan buat benda-benda yang macam tu dan cuba pastikan kita ikutlah peraturan kerja walaupun daripada rumah, di pejabat kita ikut apa yang telah dikeluarkan dan insya-Allah tak ada masalah lah saya rasa ya.